Dan dalam perkembangan berkaitan, Belanjawan 2023 akan dibentangkan Jumaat ini. Hutang negara yang mencecah 1.5 trilion ringgit menjadi cabaran kepada kerajaan dalam usaha merancakkan ekonomi dan membantu rakyat yang masih terkesan akibat pandemik COVID-19. Adakah ia akan menjejaskan perancangan strategi Belanjawan 2023? Ikuti kupasan wartawan Afrina Romzi. Perancang ekonomi, pimpinan, pengusaha dan wakil-wakil di kementerian harus terima kenyataan ini. Dia tidak boleh business as usual. Ya. Tidak boleh umpamanya merasakan selesa. Ia bukanlah sesuatu yang berada dalam keadaan yang berbentuk krisis, yang perlu panik ataupun kerajaan berada dalam keadaan yang begitu terdesak. Kita masih ada ruang itu. Bank Dunia meramalkan ekonomi global diambang kemelisitan tahun ini. Ekonomi negara yang dalam proses pemulihan, bantuan dan sokongan kerajaan untuk merancakkan aktiviti ekonomi adalah kritikal. Manakala rakyat Malaysia yang terkesan akibat kenaikan kos sara hidup masih memerlukan bantuan kerajaan. Justru Belanjawan 2023 yang akan mencorak strategi kerajaan terus menjadi perhatian ramai. Berdasarkan trend sebelum ini, peruntukan untuk perbelanjaan operasi mencecah hampir 3 kali ganda berbanding pembangunan. Ini boleh dilihat dalam bajet 2023 yang dibentangkan Oktober tahun lalu. RM272 bilion diperuntuk untuk perbelanjaan operasi, manakala RM95 bilion perbelanjaan pembangunan. Jika terdapat jalan untuk memotong pembelanjaan yang tidak perlu di dalam pembelanjaan operasi, kalau nak katakan pencen, gaji itu memang tidak boleh dielakkan lagi, tetapi adakah boleh kita salurkan pembelanjaan itu ke orang kata ke channel yang lebih dapat memastikan produktiviti contohnya. Dengan tekad kerajaan untuk mengurangkan defisit fiskal, pakar ekonomi bimbang perbelanjaan pembangunan akan dikurangkan. Ini dilakukan dengan menunda atau membatal projek pembangunan yang dianggap kurang kritikal. Pakar ekonomi berpendapat langkah ini boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Jika tidak diuruskan dengan baik, ekonomi negara boleh menguncup menyebabkan hutang semakin tinggi. Bukan macam hutang isi rumah, di mana kita boleh pergi ke bank dan pergi ke kaunter untuk membayar hutang tersebut. Tapi kalau dari segi aspek hutang negara, kita tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh nak pergi ke bank untuk bayar hutang negara. Jadi hutang negara ni boleh diselesaikan dengan dia tak boleh selesailah, tapi boleh dinampak kecil jikalau saiz ekonomi negara tu akan menjadi lebih besar pada masa ke semasa. Tegas beliau, jumlah peruntukan Belanjawan 2023 bukan satu-satunya jalan untuk mengecilkan hutang negara dan tidak menjadi masalah untuk kerajaan mengekal atau meningkatkan jumlah peruntukan belanjawan seperti bajet 2023 lalu. Sekarang ni kita menjangkakan 4.5% pada 2023, dan kalau saiz bajet itu dikecilkan, kemungkinan besar ia akan menjadi lebih kurang daripada itu. Jadi saiz bajet itu sendiri memainkan peranan yang penting. Tak semestinya kita perlu kecilkan saiz bajet itu semata-mata untuk mengecilkan hutang. Itu bukan caranya untuk mengecilkan hutang kerajaan. Perbelanjaan itu perlu untuk pembangunan, tetapi apakah hasil daripada pembelanjaan itu? Kan hasil tu haruslah kita nampak hasil tu menjana ekonomi negara. Kalau kita tidak berbelanja pun tidak dapat menjana ekonomi negara. Tetapi pembelanjaan itu haruslah tidak menggalakkan pembaziran. Justru, sebarang perlaksaan dasar perlu diperhalusi dengan cermat agar tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Dalam usaha kerajaan meraih hasil dan menguruskan hutang negara, rakyat mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang kukuh tahun ini dan segala usaha kerajaan mengurusi Belanjawan 2023 dapat dirasai dengan kedudukan kewangan yang stabil sekaligus memberi kehidupan yang lebih baik tahun ini. Afrina Romzi, TV3.